أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni kita kita masuk tajuk baru, Ghazwah Bani Quraizah. Peperangan Bani Quraizah. Alhamdulillah, pertama syukur kehadrat Allah Taala. Pada malam ni dapat kita bertazkirah ataupun berkuliah secara langsung, dan saya kira dah 2, 3, 4 kali kita buat secara online. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan ya. Buat secara langsung ni kira rasa macam seronok sikit lah, berbeza dengan secara online, sebab seolah-olah kita bercakap satu hala ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita syukur mudah-mudahan nikmat ini dapat dikekalkan lah ya, sepanjang seterusnya lah. Jadi sebelum kita masuk dalam perang Bani Quraizah ni, dia adalah lanjutan daripada perang Khandaq. Saya nak ulang sikit je. Perang Khandaq ni tuan-tuan, satu peperangan yang cukup hebat, yang perlu kita ambil kira yang besar dalam kehidupan kita. Ya, balik ni cuba tuan-tuan ulang kaji balik peperangan Khandaq ni dari sudut segala-galanya lah, yang memberi impak yang besar dalam gerak kerja Islam. Pertama dia nak ceritakan dalam perang Khandaq ni ialah dinamakan sebagai perang berkaitan tentang kepintaran. Ya, perang secara IQ, perang saraf, perang kepintaran, peta strategik, yang mana kita akan nampak kemenangan Islam tu bukan sahaja hanya berdasarkan kepada munajat, doa, pertolongan daripada para malaikat, ya, pertolongan daripada Allah, tetapi di sana Allah Ta'ala dah gariskan secara manual bagaimana umat Islam perlu berjaya dalam kancah politik berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Yang pertama, dia ada pertarungan kepintaran. Walaupun masa itu tentera Islam 3,000, tentera Ahzab iaitu pakatan. Ya, pakatan. Ahzab ni maknanya pakatan. Dulu bila perang pertama, perang kedua pun ada pakatan. Ya, Pakatan Amerika, Jerman dan sebagainya, dia ada grup masing-masing. Ya. Begitu juga zaman sekarang pun dalam politik ke apa memang ada pakatan. Yang ni pakatan, yang ni pakatan ni. Jadi maknanya mereka juga perlukan gabungan untuk kekuatan dan sebagainya. Jadi tentera Islam 3,000, tentera Pakatan Ahzab ni 10,000. Dari segi jumlah kekuatan tu dah nampak beza jauh. Ya. Sebab dulu dia menggunakan kekuatan tenaga. Dia tak pakai peluru berpandu, dia tak lakukan bom, dia pakai kekuatan tenaga. Bermakna bila ramai kira menanglah lebih kurang. Tapi kerana kebijaksanaan ya pihak Rasulullah ni, menang juga. Itu dia kata peperangan kepintaran. Jadi Nabi ni nak hadapi macam mana? Bincang, syura, ya, mesyuarat. Akhir sekali sama Al-Farisi bagi satu pandangan yang begitu hebat, yang tak pernah terfikir dan tak pernah dibuat di negara Arab zaman tu. Sejak daripada zaman dulu sampailah
Ketika ini tak ada pandangan itu, iaitu menggali parit. Khandak. Ya, gali parit ini adalah strategi Iran, Parsi zaman dulu. Mereka ni bertempur dengan Rom ke apa ke, mereka gali parit. Ya. Jadi mereka buat. Jadi Salman ni bagi cadangan dan Rasulullah terima. Dan mengejutkan pihak musuh. Sebab dia pun tak terfikir strategi perang yang telah dibuat oleh Islam. Macam Vietnam lawan mereka dulu lah. Ya, pertama mereka perang melalui teknik gorila, dan yang kedua menelusuk melalui terowong-terowong bawah tanah yang memeningkan tentera mereka masa perang dulu lah. Begitu. Jadi inilah kepintaran yang pertama. Dia buat mari satu idea yang di luar daripada pemikiran biasa. Jadi dalam Islam pun macam tu. Kita zaman sekarang, macam mana kita nak berlawan dengan grand design ke, Yahudi ke, gabungan orang kafir ke, ataupun musuh-musuh yang nak menjatuhkan Islam, termasuklah nak menggunakan kalimah Allah ke, ya, dan sebagainya, maka kita juga kena berperancangan yang hebat. Kalau kita tengok Zionis, dia punya gambaran tak, kata jangka, tulis dan pembaris kat bawah, kemudian ada G. Jadi dia nak gambarkan, sebenarnya itu dipanggil sebagai grand architect. Mereka ni adalah arkitek. Arkitek maksud di sini ialah perancang daripada semua sudut. Bukan arkitek buat rumah saja. Merancang dari segi, ya, bagaimana nak menguasai dunia, menguasai orang Islam, menguasai teknologi dan sebagainya. Jadi kalau Yahudi menggunakan geometri itu sebagai suatu perancangan bagi mereka, mereka letak pada dasarnya. Begitulah umat Islam pun kena ambil juga teknik mereka, iaitu kena banyak merancang, ya, bagaimana nak mengalahkan musuh. Musuh merancang hebat, kita pun kena merancang lebih hebat daripada mereka. Jadi pertama, pertarungan kepintaran. Yang kedua, dalam ni kita akan lihat berlakunya perang saraf. Perang saraf. Ya, ada seorang yang nak bantu Islam masa tu. Dia bukan Islam lagi, tapi dia bantu Islam. Dia masuk ke kumpulan-kumpulan bukan Islam. Dia belaga. Dia lagakan orang tu. Belaga orang ni. Ya, dia panggil pecah perintah. Ni perang saraf dalam kumpulan musuh. Strategi yang dibuat dalam Khandaq ni menyebabkan kafir Quraisy dengan Bani Allahumma salli Muhammad Bani Quraizah, termasuklah juga Yahudi, disebut juga termasuk Qatfan, antara kumpulan yang besar juga, pecah belah dalaman mereka. Sekarang musuh kita sekarang Islam, tuan-tuan, mereka sedang buat tu. Dia pecah belahkan di antara pemimpin dengan yang dipimpin, di kalangan parti dengan parti kepakatan, mereka pecahkan. Mana strategi tu dah kita kena guna juga. Macam mana nak memecahkan dalam kumpulan musuh supaya mereka menjadi lemah. Dia panggil pecah dan perintah. Tak. Kemudian ada juga dalam perang Khandaq ni, adanya dipanggil sebagai teknik murawadah. Murawadah ni maknanya teknik pengumpanan, umpan. Nabi umpan mereka. Kalau mereka ni tak sertai musuh, ya, tentera Islam akan bagi seolah-olah macam ufti lah. Kamu akan dapat sekian banyak, kami akan bagi. Tapi syarat kamu jangan bergabung dengan tentera musuh. Tapi benda tu tak berlaku perjanjian, tapi ya, sekadar nak bagi tawaran pengumpanan. Jadi musuh menjadi apa panggil apa ya? Serba salah. Nak pergi sana ke tak nak pergi? Pergi sana belum tentu dapat. Kalau sini dapat. Jadi kita juga kena ada teknik pengumpanan. Umpan musuh kita. Supaya dia tidak menjadi kekuatan kepada pihak musuh yang lain. Kita umpanlah dengan apa-apa. Ya, sama ada umpan dengan yang zaman Rasulullah ni, umpan dengan bagi makan kepada mereka. Ya, maknanya hasil daripada Madinah sebahagiannya akan diberikan pada mereka dengan syarat mereka tak bergabung dengan musuh. Jadi kita kena ada umpan juga begitulah. Ya, umpan contohnya bagi jawatan JKKK ke, jawatan GLC ke, jawatan tu, jawatan ni ke, bagi tu bagi ni, ataupun bagi subsidi tu, bagi sumbangan ni, bagi peruntukan tu. Jadi pengumpanan tu sudah berlaku. Ya. Kemudian yang last kali tu barulah
munajat Rasulullah seperti mana dia munajat dalam dalam perang Badar. Perang Badar. Nabi memang bersungguh berdoa kepada Allah, tetapi doa Rasulullah ni bermula daripada usaha dulu. Usaha ni sampaikan di waktu malam Nabi mengutuskan seorang sahabat namanya Huzaifah untuk pergi ke kubu Abu Sufyan. Ya, Nabi ajar pada dia, Nabi bagi tahu, kamu masuk senyap-senyap, kamu pergi tengok kekuatan musuh. Nampak tu. Nabi ajar pada kita, kalau kita nak berperang dengan siapa-siapa pun, sebelum kita nak pergi bertempur dengan orang, pergi cek dulu orang tu macam mana. Jangan tuan-tuan duduk sisi lengan terus pergi nak cabar dia. Silat hari bulan, KO kita. Tak? Jadi kita kena cek di mana kekuatan dia, striker dia. Tak? Di mana kekurangan dia, di mana peluang opportunity dia, di mana kelemahan dia sebagai, kita kena ambil SWOT tu kan. Jadi kita kena kaji. Nabi hantar Huzaifah kaji. Tapi Nabi ajar kepada, jangan kamu buat apa-apa tindakan. Masa Huzaifah pergi ke seberang, dia masuk dalam kemah-kemah dan masuk tempat Abu Sufyan. Ketika itu dia kata, antara aku dengan Abu Sufyan tidak ada halangan. Kalau aku memecut ataupun melepaskan anak panah, memang kena. Tapi dia teringat pada perintah Rasulullah, jangan buat apa-apa. Jadi dua perkara boleh ambil situ tuan-tuan. Ya, iaitu pertama, memahami tentang kekuatan musuh. Yang kedua, jangan bertindak memandai-mandai, melainkan mengikut arahan pemimpin. Sebab mereka berfikiran lebih panjang daripada kita. Jadi jangan ikut, inilah peluang aku nak bunuh dia. Tak. Ya. Jadi Huzaifah pergi, dia tak ambil tindakan. Ya, melulu dia ikut arahan Rasulullah. Dan Nabi kata, kamu balik. Lepas daripada itu, kamu balik. Dia dengar Rasulullah balik tu, dia faham dah. Maknanya dia pergi tu dengan keadaan selamat. Dia pergi dengan keadaan selamat. Jadi memang selamat. Jadi menang tentera Islam dengan beberapa strategi yang hebat, ya, yang perlu kita juga fikirkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam apa jua supaya Islam tu dapat bangun, ya, dengan penuh strategi, dengan penuh ilmu, dengan penuh perancangan dan sebagainya. Okey, lepas daripada itu menang, tentera musuh tak dapat nak berperang sebab datang taufan. Taufan tu adalah pertolongan daripada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Seberang jalan je. Panjang Khandaq tu lebih kurang dengan 6 kaki. Dia lebih kurang dalam 5 ekor kuda. 5 ekor kuda. Ya, panjang lebar itu. Dan tinggi dia lebih kurang 6 ekor. Jadi itu antara dia punya besarnya parit tu. Jadi sebelah aja. Jadi bila datang taufan, tentera musuh hancur habis. Kemah dia hancur, terbang, makan minum mereka rosak. Sedangkan tentera Islam sebelah ni sedikit pun tak kena daripada kesan angin taufan tu. Itu menunjukkan bahawa itu bukan angin biasa-biasa. Itu angin pertolongan daripada Allah. Jadi bermakna kita dalam Islam ni, kita kena masuk dalam hati kita, perjuangan Islam ni adalah perjuangan agama, perjuangan Allah, nescaya Allah akan bantu. In tansurullah ayansurukum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu, insya-Allah. Kita kena yakin, seyakin-yakinnya. Sampai masanya, betul caranya dan prasyaratnya, maka Allah akan bagi kemenangan. Gitu. Cuma kita hari ni tak dapat menang ni sebab prasyarat kemenangan itu belum tuntas lagi. Belum sempurna lagi. Ada di kalangan kita ni berbala, ada kalangan kita ni tak jaga solat, ada di kalangan kita ni memutuskan silaturahmi, ada kalangan kita ni yang tak bertegur sapa dengan mak bapak, ada kalangan kita ni yang berlaku zalim. Maka kemenangan tu lambat lagi. Jadi itu semua dijadikan faktor. Setelah baliknya kafir Quraisy, Bani Qatfan dan Quraizah, Quraizah ni asalnya buat perjanjian dengan Rasulullah dalam piagam Madinah untuk hidup bersama. Dia panggil Pakatan Piagam Madinah lah. Maknanya mereka ni bergabung menjadi suatu warga negara, yang kepimpinannya dipegang oleh Rasulullah. Maknanya dalam piagam tu disebut, kalau lah Madinah diserang, semua orang kena berkorban untuk mempertahankan Madinah. Jangan berada pada pihak musuh.
Tiba-tiba Bani Quraizah mereka berpaling tadah. Maknanya khianat. Mereka bergabung dengan kafir Quraisy untuk memerangi Islam. Jadi bila tentera dah pecah balik, kafir Quraisy balik, maka Rasulullah pun balik rumah nak rehat lah. Tiba-tiba Jibril turun. Ya, dia kata, adakah kamu ingin rehat sedangkan masih ada lagi tersisa ya musuh-musuh Islam. Jadi Nabi bangkit, panggil para sahabat, pergi gempur pula. Masa Khandaq ni berapa hari? Lebih kurang dalam 27 hari tuan-tuan. Dia berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab tu menang dalam perang ni 6 Syawal. Ya, dapat lepas daripada kepungan tu, daripada bulan Ramadan, ya, awal Ramadan. Kita katalah 4 Ramadan, 5 Ramadan start dia kepung sampailah 6 Syawal. 6 Syawal. Maknanya tentera Islam tu berperang dalam keadaan berlapar, dalam keadaan berpuasa. Gitu. Ya, lepas habis dah menang 6 Syawal, balik tentera musuh, Rasulullah tak berhenti, tak rehat, terus pergi kepung ya Bani Quraizah. Kerana inilah ya yang menyebabkan ketakutan kepada umat Islam. Sebab apa takut sungguh Khandaq ni tuan-tuan? Sebab saya sebut dulu dia ada 4 ya pertembungan yang berlaku masa perang Khandaq ni. Ya, pertama pertembungan perang ancaman seberang parit, iaitu Pakatan Ahzab lah. Ya, daripada kafir Quraisy, Mekah, Bani Ghatfan, Bani Sulaim dan berapa lagi bani-bani bergabung duduk kawasan depan. Pintu masuk depan. Pintu besar lah. Pintu depan masuk. Kemudian ancaman daripada belakang Madinah, iaitu Bani Quraizah. Hak duduk pintu belakang pula Bani Quraizah, sebab perkampungan dia duduk belakang. Ya. Asalnya dia adalah kumpulan Madinah, tapi dia bergabung dengan musuh. Jadi ancaman daripada belakang. Kemudian ancaman daripada dalam kota sendiri, iaitu munafik. Dan yang keempat, ancaman jiwa, ketakutan, ya, bimbang, resah. Kan musuh masuk kan? Kan kita kalah kan? Kan makanan tak ada kan? Memang tak ada makanan zaman tu tuan-tuan. Sebab 27 hari dia kepung Madinah. Makanan tak masuk. Kita ni boleh dengar PKP awal-awal dulu 18 Mac tahun lepas dah. Oh, pakak simpan makanan belaka dah. Ni simpan gula, simpan beras, simpan bertontung. Tuan-tuan tak ingat ke? Tak, saya ingat lagi dah. Simpan. Takutnya kita lah. Padahal tak ada pun. Gitu. Jadi ada 4 ancaman besar menyebabkan ketakutan. Batu bila dah keluar, perintah Allah Ta'ala, jangan lengah-lengah, terus pergi kepung. Apa dia? Bani Quraizah. Barulah kita nak baca tentang peperangan Bani Quraizah ni, rentetan daripada perang Khandaq. Maknanya sisa-sisa tentera-tentera yang bergabung dalam tentera Ahzab. Ya, jadi mereka ni sebab apa Rasulullah kena kepung terus? Sebab mereka ni berada dalam perjanjian. Bila mereka mukir janji dengan perjanjian, maka mereka mengkhianati. Dan orang yang khianat tak boleh lepas. Dia kena dihukum bunuh dan sebagainya. Jadi itu yang Nabi cepat-cepat diarahkan oleh Jibril untuk menyerang kawasan perkampungan Bani Quraizah. Tinggal satu ni je tuan-tuan. Sebelum ni Bani Yahudi ni ada lebih kurang dalam 3 kumpulan besar. Bani Mustalaq, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraizah. Bani Nadir kita dah cerita dah sebelum ni. Mereka ni pun berada di bawah perjanjian, tapi mereka merancang nak bunuh Rasulullah. Disebut mereka letak batu besar nak golek daripada atas. Tapi wahyu sampai pada Rasulullah, suruh cepat-cepat balik Madinah. Ya, sebab mereka merancang nak bunuh Rasulullah. Duk elok-elok dengan Rasulullah ni, dia nak bunuh. Maka lepas tu Nabi kerah tentera Islam pergi kepung. Kepung-kepung, mereka mengaku kalah, maka dihalau. Mereka yang halau ni lah pergi ke Khaybar. Daripada Bani Nadir ni lah ketua dia datang balik menjadi kayu api untuk menaikkan semangat memerangi tentera Islam. Ni lah dia ni, ya, Khalaf apa namanya, dialah yang pergi adu domba ataupun pergi buat perancangan, pergi pujuk Bani Quraizah, pergi pujuk Bani Kafir Quraisy
pergi pujuk Bani Qatfan, pergi pujuk Bani Sulaim, maka jadilah peperangan besar. Yahudi sebenarnya duduk belakang ni. Ya, Yahudi. Begitu juga Bani Mustalaq yang membunuh seorang daripada penduduk Madinah kerana seorang wanita berhijab masa itu. Jadi memanglah orang-orang Yahudi ni semuanya jenis wa'ona belaka kerana kebencian mereka kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Di dalam kedua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebut bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Khandaq, baginda terus meletakkan senjatanya dan bersuci. Nabi dah balik, kira nak rehat lah, dah 27 dah sebulan lah kita kata. Sebulan tuan-tuan. Hak kata kepung tu 27 hari. Hak Nabi dah buat parik tu dekat sebulan juga. Sebulan. Panjang parik tu, ya, panjang parik lebih kurang 5 kilometer. Ya, 5,544 meter. Ya, maknanya lebih kurang 5.5 kilometer. Panjang kan. Sini ke Kelang lebih kurang. Dan tanah yang digali itu bukan pasir saja, ada batu-batu. Memang kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, daripada Mekah nak pergi Madinah tak, sepanjang perjalanan naik bas tu tuan-tuan tak akan jumpa pasir saja. Gunung-gunung, bukit-bukit, batu-batu duk, ya, atas tengah-tengah tu, batu-batu keras ya. Kerikil-kerikil, dahsyat. Jadi dalam dia ya, 7 hasta, panjang 7 hasta, tinggi 7 hasta. Lebih kurang dalam 5 meter. Gitu ya. Jadi panjang. Jadi nak buat antara sepadan banjaran bukit sebelah sana dengan banjaran bukit sini, dia tengah-tengah tu 5.5 kilometer. Jadi Nabi ambil masa dekat sebulan. Dekat sebulan untuk gali sedalam itu tuan-tuan. Sedalam itu. Habis kerah para sahabat, termasuklah orang-orang munafik pun ada datang, tetapi mereka juga buat masalah jugalah. Gitu. Ya. Jadi lepas dah berjaya, Nabi pun balik, letak senjata, maknanya tak nak perang lah, letak senjata tu maksudnya. Ya, kemudian Nabi pun membersihkan dirilah. Nak rehat lah, mandi-mandi dan sebagainya. Kemudian Jibril alaihissalam menyusuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Engkau telah meletakkan senjata. Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah engkau kepada mereka." Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ke mana arah? Ke arah mana?" Ya, jawab Jibril, "Di sana." Di sana tu dia tunjuk ke arah selatan lah. Sebab Bani Quraizah ni duduk bahagian selatan Madinah. Gitu. Sambil menuju ke arah Bani Quraizah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju ke tempat mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan, selagi mana musuh belum dihapuskan, kita jangan sekali-kali duduk senang-senang. Jangan duduk happy-happy lagi. Sebab tu tengok sekarang ni tuan-tuan, dia buat main perancangan yang hebat-hebat. Belum habis lagi mereka duk tentang undang-undang Islam, duk mari kalimah Allah pula mereka nak gunakan. Belum habis kalimah Allah, duk mari kes lain pula. Ya, macam-macam kes. Jadi musuh ni dia tak akan berhenti. Lepas satu lepas satu. Sebab tu kita jangan berhenti juga. Selagi mana mereka belum habis, selagi tu juga kita juga kena bersiap siaga. Kan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka menghendaki untuk memadam cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah, dia nak padam ya cahaya Allah, nak padam Islam tu, nak padam syiar-syiar agama tu, dia nak padam. Wallahu mutimmu nuri, tapi ingat tuan-tuan, Allah yang menyempurnakan, Allah yang jaga. Agama ni siapa jaga? Allah jaga. Ya, kita kena yakin Allah pelihara agama kita ni. Ya.
Walaupun orang kafir tu benci sekalipun. Jadi sebab tu selagi orang kafir ni masih duk hendak kita, masih duduk buat onar lagi pada kita, jangan kita duduk rehat. Jangan duduk rehat. Ya, ni ada orang duk pertahan, ada pelekeh. Mana kata janji-janji nak pertahankan Islam, mana janji-janji nak naikkan hukum Islam. Kita tanya balik, mempertahankan Islam, memperkasakan Islam tu tanggungjawab siapa? Adakah tanggungjawab seorang ataupun tanggungjawab satu kumpulan dan kamu pula tak ada tanggungjawab? Tak, tanggungjawab belaka tuan-tuan. Ya, selagi mana kita ni mukallaf, kita ni Islam, maka memperkasakan Islam tu tanggungjawab setiap kita. Jangan duk tahan, jangan duk pelekeh kepada orang, ataupun jangan duk rendahkan orang, jangan duk salahkan orang. Hak kamu tu kerja apa? Tak. Jadi kerja Islam ni kerja semua orang. Wajib. Ya, wajib ke atas kita. Jangan kita duduk rasa salahkan orang, lepas tu kita ni mana? Jadi sebab tu bila sebut Islam, maka kita sama-sama kena pakat mempertahankan dan memperkasakan. Wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Menguatkannya, memperkukuhkannya, membesarkan Allah, agamanya, dan mentasbihkannya bukratan wa asila, sepanjang pagi, sepanjang malam. Maknanya 24 jam kerja buat kita begitu. Sampailah musuh menjadi putus asa terhadap Islam. Ya, selagi mana dia tidak menang ataupun tak memenuhi tujuan dia, selagi itulah mereka tidak akan berhenti tuan-tuan, tak akan berhenti. Ya. Dia buat mari faham apa dia? Normalisasi. Ada di Asia Tengah. Dia nak suruh orang rasa biasa dah dengan berlaku itu berlaku ini, sehingga kan tidak ada sensitiviti apa. Tak berlaku, tak rasa sensitiviti apa dah. Apa-apa yang berlaku. Mereka nak masuk perasaan macam tu. Sebab tu hari-hari dalam cerita-cerita kita ni dia mari tentang keganasan, tentang seks, tentang arak, tentang pergaulan bebas. Dia nak suruh masuk dalam hati kita perasaan biasa. Biasa. Tak, buat mari gambaran-gambaran seks apa kena dah jadi biasa dah. Tak ada rasa apa-apa. Dia nak masukkan macam tu lah dalam tubuh badan kita. Ya, tubuh badan kita. Lepas tu dua mari pula dengan ancaman-ancaman yang baru-baru. Jadi sebab tu kita sebagai umat Islam kena sentiasa peka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin supaya mereka tidak menunaikan sembahyang asar kecuali setelah berada di perkampungan Bani Quraizah. Dengan itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan bersama kaum muslimin, di mana sebahagian daripada mereka sempat menunaikan solat asar dalam perjalanan ke tempat Bani Quraizah. Sebahagian daripada mereka mengatakan kita tidak akan sembahyang sebelum kita sampai ke Bani Quraizah. Manakala sebahagian yang lain berkata malah kita akan menunaikan solat ataupun sembahyang, dan baginda tidak menghendaki seperti itu. Selepas itu mereka menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun di antara mereka dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil ijtihad. Rasulullah kerah, ya. Nabi kata selagi mana tak sampai ke perkampungan Bani Quraizah jangan solat asar. Ada riwayat yang lain kata jangan solat zuhur. Jangan solat zuhur. Dia benda tu dia tidak kontra. Sebab ada masa Nabi duk cakap tu, ada para sahabat yang belum solat zuhur. Tak. Jadi ada yang sahabat yang solat zuhur dah. Jadi jangan solat asar. Kan? Jadi bila Nabi arahkan begitu, maka para sahabat ni bekerja pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Jauh jugalah. Sampai ke maghrib juga. Jadi dalam perjalanan tu dah masuk waktu asar. Dan nak menghabisi dah. Sebahagian sahabat berhenti solat asar. Sedangkan Nabi kata jangan berhenti. Solat di perkampungan. Dan sebahagian sahabat dia ikut perintah Rasulullah. Tak berhenti. Tak solat asar. Sampai ke sana. Barulah mereka solat di sana bersama Rasulullah. Rasulullah pun tak sempat solat asar. Sebab tu ada kaedah kata. Tu dia kata pada ad-darurah tubihu mahzurah. Ya, kemudaratan itu ya membenarkan perkara-perkara yang diharuskan, ataupun benda yang tak diharuskan sebelum tu dibenarkan. Contohnya babi kan haram, tapi bila berlaku mudarat maka ketika itu kamu boleh makan.
Ya dalam keadaan getir ada mengatakan, ya bila dalam keadaan getir, ya mana yang nak mendahulukan iman dulu, mendahulukan akidah, mendahulukan Islam tu, maka solat pun ya ditangguhkan. Ya ditangguhkan. Maknanya tapi benda ni berlaku dalam keadaan getir lah, dalam keadaan getir. Jadi sehingga kan Rasulullah qada solat maghribnya di perkampungan Bani Quraizah sampai di sana. Sebab kerana nak menyelamatkan Islam tu lebih utama. Lebih utama dalam keadaan yang begitu. Maksudnya dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah. Tapi ada pendapat ulama kata benda ni berlaku sebab belum lagi ditaklifkan salat khauf. Tapi tuan-tuan kena faham, kita dah belajar dah. Berlakunya salat khauf sebelum tu lagi. Ya, dalam perang yang kita belajar sebelum ni tentang perang dalam peperangan yang tapak berdarah tu, ya. Dalam perang sebelum Khandaq ni ada satu peperangan Zatul Riqa'. Zatul Riqa' tu baru Allah Ta'ala dah turunkan kefarduan solat khauf. Maknanya dah berlaku dah kefarduan itu. Jadi perang Khandaq kemudiannya. Jadi di sanalah banyak khilaf pendapat ulama, tetapi antaranya kita sebut, nanti dia akan ulas sikit kat belakang dah, ya. Cuma saya sebut ni sebagai permukaan dahulu, mukaddimah dahulu. Ya. Bukan sewenang-wenang lah boleh tinggal solat ni, tak boleh tinggal solat. Ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa tak boleh tinggal solat. Tapi bila dalam keadaan darurah yang teramat-amat sangat, macam Ibn Abbas pernah berkata, masa dia di zaman khalifah apa, Abbasiyah ke apa ke, berlaku perang yang amat sengit sangat, sehingga kan daripada malam mereka berperang sampai ke waktu fajar, dan mereka tak sempat solat subuh. Tak sempat solat subuh. Tak ada solat subuh sebab musuh ni beratus ribu tentera. Pom 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 pom. Saling nak berhenti. Saling nak berhenti. Kalau berhenti dia akan mati. Tak. Jadi Ibn Abbas kata, aku paling menyesal aku tak sempat solat subuh. Dia tak solat subuh bukan kerana tengok bola. Hak kita ni pukul 3 pagi baru tidur ataupun pergi mancing, lepas tu tertidur terus solat subuh, tu bangun-bangun tak apa, tak sedar, tak ada rasa nyesal ke apa dak. Hak dia orang ni memang perang. Tak, pedang sana, lembing sini nak panah sana, pumpang, memang tak boleh nak berhenti. Ya, dalam keadaan darurah nak macam mana? Gitu. Ya, saya tengok ada sahabat-sahabat kita balik Mekah, balik umrah dak, naik atas kapal terbang. Waktu subuh dah le gitu. Tak bangun tidur, tak bangun subuh ke dia orang ni. Masa time buat umrah 5-6 kali buat. Ya, berdoa depan Kaabah meleleh air mata, air liuk, air telinga, air hidung lah. Tapi bila balik subuh pun tak sembahyang. Teruk sungguh. Jadi dalam keadaan ad-darurah, ya, tubihu mahzurah. Dalam keadaan darurat dibenarkan dalam keadaan itu, ya. Banyak saya tanya ustaz-ustaz yang hebat-hebat dalam ni, dia nak jawab soalan tu. Tak boleh nak jawab. Jadi saya baca tengok dalam fiqh, usulul fiqh atau fiqh apa ni, qawaid fiqhiyah dalam masalah darurah. Dia ada satu kaedah dalam keadaan yang getir begitu. Ya. Antara nyawa, ya, nyawa dia duduk, ya, muhafazatul ala nafs. Lebih utama. Kedudukan nyawa tu paling tinggi. Sebab tu bila berlaku contohnya kita tidak ada air, tinggal botol arak je, boleh minum arak untuk sekadar nak jaga nyawa. Sebab tu paling tinggi. Arak tu haram. Tapi bila dalam keadaan begitu, ya, contohnya kereta masuk dalam sungai, nak pergi selamat 2 orang meninggal, 2 orang tak. Anak dara seorang, mak dia seorang. Kita kata tak boleh ni, haram, pegang dah kawan tu nak lemah dah, pegang lah. Ada. Masa tu kamu pegang, takkan dah datang juga apa ni, aura apa ni, gairah tak? Ke pegang ke gairah juga? Tak lah. Maknanya pegang dalam keadaan nak menyelamatkan nyawa, tak apalah. Hak salahnya kamu dah naik atas pegang lagi. Tu tak boleh. Ada. Ambil kesempatan pula lah. Jadi dalam keadaan jaga nyawa nombor 1. Ya. Macam kita solat ada, tuan-tuan solat. Tiba-tiba ada ular senduk duk menari depan kita. Kita kata solat utama lagi. Ular senduk tu kecil. Cuba sujud. Nya patut ke dia? Tak bangun-bangun. Tak. Jadi dalam keadaan macam tu tuan-tuan boleh lari. Kalau ada penyapu sebelah tuan-tuan, ada kayu sebelah tuan, boleh ambil kayu tu, pukul dia.
Tak? Sebab menjaga nyawa tu lebih wajib. Semayang tu lepas ni kamu batalkan, lepas tu boleh semayang balik. Masa tu tak apa. Ya, masa tu tak apa. Sebab menjaga nyawa lebih tinggi daripada yang urusan yang lain. Masuk ke? Tak bunyi locek seminit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan kempungan ke atas Bani Quraizah yang telah berkubu dalam benteng kota mereka selama 25 malam. Masa perang Khandaq 27 hari. Dalam perang Quraizah ni Nabi pergi kepung. Nabi kepung, Nabi tak masuk, tak perang. Sebab kepung lagi untung, sebab tak berlaku pertumpahan darah dan sebagainya, kematian dan sebagainya. Kepung. Maknanya bila kepung, makanan tak boleh masuk. Ya, bantuan luar tak boleh masuk. Mereka ni dikepung selama 25 hari. Ya. Ada pendapat mengatakan 15 hari saja. Sehingga kan Bani Quraizah terasa lemah dengan pengepungan dan Allah mencampakkan kegerungan ke dalam hati-hati mereka. Jadi hati mereka tu jadi takut. Ya, jadi takut. Sebab tu orang Islam ni dia kena ada izzah. Innal izzata lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu ya pada Allah, pada Rasul dan kepada orang yang beriman. Silakan.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana wa ba'ath maqama Muhammad alladhi wa'adta. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya ambil sikit je ya sebelum berakhir. Kita sambung sikit ya, dalam 5 minit lebih kurang. Jadi tadi Nabi pergi kerah sahabat kepung, lamanya lebih kurang 25 hari. Ada pendapat mengatakan 15 hari dan ada mengatakan 25 hari. Ibnu Hisham telah meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Asad, ni ketua Bani Quraizah, dia punya chief dia, telah berkata pada kaum Yahudi setelah beliau mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak berganjak dari peperangan itu. Maknanya dia kepung tu tak berganjak. Maksudnya nak suruh orang Yahudi betul-betul surrender. Wahai seluruh kaum Yahudi, kamu telah ditimpa sesuatu, maka aku ingin mengemukakan kepada kamu semua 3 pilihan. Pilihlah satu daripada pilihan yang kamu sukai. Lalu mereka, yakni kaum Yahudi, berkata, apakah 3 pilihan itu? Kata Ka'ab, kita turut sahaja orang ini dan kita beriman dengannya. Demi Tuhan, telah jelas kepada kita kebenaran dakwaannya sebagai Nabi yang diutuskan. Lebih-lebih lagi kisah beliau itu telah disebut di dalam kitab kamu. Dengan itu darah kamu terhindar, manakala anak isteri kamu juga terselamat. Maknanya Yahudi mengakui tentang kerasulan Rasulullah, kebenaran tentang Islam tu dia tahu. Tapi mereka ni dipanggil tu ahli kitab, menyembunyikan inti di dalamnya. Ya, mereka telah tukar, telah ganti, telah buang macam-macam. Ya, mereka telah campur tangan di dalam kitab-kitab. Sebab tu kitab Taurat, Injil, Zabur yang asal, ya, memang membenarkan tentang kerasulan Rasulullah. Tapi bila datang kitab yang baru-baru, Bible dan sebagainya, mereka dah tukar dan mereka telah sembunyikan benda itu. Lebih-lebih lagi Bible hak dekat Malaysia, dekat Semenanjung Malaysia ni, mereka dah tukar. Dulu memang daripada Taurat, Injil semua memang kalimah Allah je. Aloha dan sebagainya memang kalimah Allah. Tapi bila mereka terjemahkan, mereka translate dalam bahasa-bahasa, mereka buang. Bible tu nak cari nama perkataan Allah tidak ada. Di Vatican City mereka tak guna perkataan Allah. Ya, di barat mereka tak guna perkataan Allah. Ya, Pop Vatican menyebut kami hanya menggunakannya di negara-negara yang ada umat Islam untuk dakwah dan juga mengelirukan umat Islam. Ya, Bible yang ada kat Malaysia ni sejak daripada tanah Melayu sampai sekarang, sejak daripada hak mereka duk buat ni, ya, mereka duk terjemah ke bahasa Melayu, tak pernah ada perkataan Allah. Tiba-tiba kali ni mereka nak nama Allah tu. Bermakna di situ ada the hidden agenda. Ada maksudnya ada perancangan yang tersembunyi. Berbeza dengan Sabah dan Sarawak. Oleh kerana mereka pengaruh daripada Sumatera, Indonesia, Borneo, memang Bible mereka ada Allah daripada dulu lagi. Itu tak kisahlah. Tapi hak kat tempat kita ni. Ya. Jadi yang pertama mereka mengakui. Jadi dia kata kita masuk Islam. Selamat belaka. Ada. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Betul dah kali pertama, tapi ditolak. Jawab mereka, ini tidak mungkin. Bagaimana kita dapat menolak perintah At-Taurah sama sekali? Ya, Taurat yang mereka telah campur adukkan dan mereka telah tukar-tukar dan sebagainya. Maka katanya lagi, kalau begitu mari kita bunuh anak isteri kita, kemudian kita keluar menentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan pedang yang terhunus. Dia kata mari kita bunuh anak-anak kita, kemudian kita pergi perang. Kenapa dia buat gitu? Dengan itu kita tidak meninggalkan satu tanggungan pun di belakang kita, hinggalah Allah menjatuhkan hukuman di antara kita dengan Muhammad. Sekiranya kita binasa, maka tidak ada keturunan pun yang tinggal selepas kita. Ya, yang patut kita curigai. Akhir sekali mereka menjawab, lalu mereka menjawab, apalah salah mereka yang lemah itu? Kenapa kita nak bunuh? Mereka tak salah. Anak-anak kecil tak salah, kenapa nak bunuh? Tak. Jadi tak setuju juga. Maka jawab Ka'ab, sekiranya kamu tolak semuanya ini, sebagaimana yang kamu ketahui malam ini malam Sabtu. Jadi mereka ni dah kalah malam Sabtu. Biasa malam Sabtu ni, ya, mereka kira malam suci Yahudi lah. Ya, malam suci Yahudi. Memanglah malam yang mulia bagi Yahudi hari Sabtu.
Ya, mereka kata Allah ciptakan dunia ni 7 hari, 6 hari, hari yang ketujuh iaitu hari Sabtu Allah berehat. Mereka muliakan hari Sabtu. Tiba-tiba macam mana pula dalam Kristian dia boleh muliakan hari Ahad? Sedangkan ya Taurat, Injil diturunkan pada Nabi Isa. Nabi Isa ni ya Bani Israel. Jadi Israel dia muliakan hari Sabtu. Tiba-tiba dalam Kristian dia boleh muliakan pula hari Ahad. Dan Ahad tu dalam bahasanya panggil apa? Ya, Sunday. Sunday ni maknanya ialah raja ataupun Tuhan matahari. Ya, masuk matahari cahaya di situ yang memberi kehidupan. Sebenarnya dia merujuk kepada kepada Dajjal ataupun dia merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh Namrud, iaitu Tuhan api dan Tuhan matahari. Ya, ataupun lebih terang pada zaman ni dipanggil merujuk kepada Dajjal lah. Tu dipanggil Sunday. Ya. Dengan harapan semoga Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan memberi keselamatan kepada kita. Ayuh turunlah semuanya. Ya, kita mendapat peluang menyelamatkan diri kita, tetapi cadangan terakhir ini pun ditolak oleh mereka. Tolak belaka. Akhir sekali ditangkap oleh Rasulullah yang lelakinya lebih kurang dalam 400 hingga 900 orang. Ya, semuanya dibunuh. Yang mana keputusannya Nabi tak buat keputusan sendiri. Nabi serah kepada satu kabilah dalam Islam yang pernah menjalinkan hubungan dengan Bani Quraizah. Ya, Nabi kata kamu buatlah tahkim terhadap mereka ni. Maka dia kata adalah hukuman bunuh. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan daripada kisah ni kita akan masuk pada renungan dan pengajaran dan iktibar beberapa perkara-perkara yang amat penting yang boleh kita ambil daripada sejarah peperangan Bani Quraizah. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika man nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.